nak bawa cerita berkenaan dengan UMNO dan juga PAS yang sudah pun orang kata apa berpatah arang. Sudah pun tolak menolak dan talak menalak di antara satu sama lain. Nah, malam itu saya ada cerita saya ada cerita berkenaan dengan isu bagaimana UMNO menggunakan Muafakat Nasional ni untuk membunuh PAS, hubungan PAS dan juga Bersatu. Okey, kenapa? Right. Sebelum saya ceritakan perkara tersebut, saya nak bacakan kenyataan daripada PAS dahulu. Saya nak baca kenyataan PAS dulu. Mesyuarat Jawatan Kuasa PAS Pusat yang diadakan pada 13 Oktober hari ini telah membuat keputusan berikut. Memperkukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional untuk menghadapi PRU 15 atas prinsip penyatuan ummah. Kedua, memuktamadkan perbincangan kerusi-kerusi di negeri dengan Perikatan Nasional. Ketiga, senarai calon daripada negeri perlu diangkat untuk penilaian Majlis Syura Ulama. Dan keempat, mengekalkan pendirian untuk tidak membubarkan DUN Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Okey, itu kenyataan daripada Hadi Awang. Dalam masa yang sama, UMNO pun mengeluarkan satu kenyataan hari ini. Kenyataan ia, pertama, keputusan PAS Pusat untuk terus bersama dengan Perikatan Nasional bagi PRU 15 sudah dijangkakan. Hakikatnya, UMNO tidak pernah menutup pintu kepada sebarang usaha murni untuk penyatuan ummah yang berteraskan nilai keikhlasan dan kejujuran. Dengan keputusan ini, UMNO bersama Barisan Nasional akan terus bergerak solo dengan mengekalkan imej parti yang sentiasa berpaksikan kesederhanaan dan mampu menawarkan kestabilan serta kemakmuran kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama dalam negara ini. Sekian, Ahmad Zahid Hamidi, 13 Oktober, hari ini juga. Saya cerita bagaimana UMNO menggunakan taktik ini for so long. Dia kaedah pecah dan perintah UMNO ini digunakan ke atas Bersatu dan juga PAS. Now, seperti yang kita ketahui, walaupun Bersatu mengatakan dalam Perikatan Nasional mereka bekerjasama dan sebagainya, apa yang Zahid Hamidi buat ni saya nak kena salute pada Zahid lah. Kebolehan dan kelebihan dia menggunakan taktik-taktik halus untuk nak memecah belahkan perikatan di antara UMNO dan juga Bersatu. Antaranya dia baru-baru dia jumpa dengan Hadi Awang di Bangi. Dia jumpa dengan Hadi Awang di Bangi berbincang sesuatu atas tujuan apa tuan-tuan? Tujuannya adalah untuk hantar signal kepada Bersatu. Nak hantar signal kepada Bersatu. Aku tengah dating dengan kau punya girlfriend ni. Aku dating dengan kau punya girlfriend ni. Jelas tak? So akhirnya Bersatu ada rasa curiga kepada PAS. Apa ni? Kau pergi dating dengan orang lelaki lain. Kata dengan aku. Tapi kau keluar dengan lelaki lain. Umpama macam tu lah. Apa ni? Tujuan dia apa tuan-tuan? Sebenarnya bukan UMNO nak sangat dengan PAS pun. Dia bukan nak sangat dengan PAS, tetapi dia nak memastikan hubungan di antara PAS dan Bersatu ni sentiasa tegang. Supaya bila datang hari pilihan raya, sampaikan PAS umum ada 5 kerusi PAS akan bertembung dengan Bersatu. Macam mana kau buat kerjasama tapi dalam masa sama kau bertembung? Dan hari ini 13 Oktober Oktober hari ini baru PAS kata dia nak runding kerusi dengan Bersatu. Baru nak runding kerusi dengan Bersatu. Hari ini baru nak runding kerusi dengan Bersatu. Sebab kerusi Bersatu dengan kerusi PAS dia banyak bertindan tau. Kerusi Bersatu dengan kerusi PAS banyak bertindan. So bila dia bertindan, ialah kawasan Melayu Muslim kan? So bila pertindanan tersebut berlaku, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia orang nak bagi kerusi ni agak payah. Okeylah, tolak tepi Kedah, Melaka dan juga Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Tolak tepi 3 negeri ni. Johor, PAS ni suka atau tidak, dia ada seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Johor bagaimana? Melaka bagaimana? Perak bagaimana? Kuala Lumpur, Selangor tuan-tuan. Ini kubu kuat PAS dan juga Bersatu. Terutama kawasan-kawasan ni, mereka nak macam mana? PAS akan bertanding lebih kurang 40 kerusi daripada 222. Yalah, kata nak memerintah negara kan, tapi bertanding 40 je. Okeylah, tak apalah, lantak dia. Dan kerusi Melayu Muslim majority ni lebih kurang dalam probably 90 to 100 je, 90 ke 100 kerusi je.
90 ke 100 kerusi seluruh Malaysia. Yang Melayu dominan lah. Bila saya kata dominan ni, kadang-kadang kalau 51% tak dominan lagi. Ni saya boleh kata 60% ke atas lah. So yang ini, kerusi ni, dia orang kena bertanding sama sendiri. Dia orang kena berbahagi sama sendiri. Penamaan calon, tak lama lagi, dalam 2-3 minggu lagi penamaan calon. Kemungkinan penamaan calon 2-3 minggu lagi. Jadi bagaimana? Tak habis settle lagi, dia orang punya argument, dia orang punya, bukan argument, dia orang punya perbincangan kerusi. Pakatan Harapan dah settle lama. Kita, mana-mana kerusi yang kita bertanding dalam PRU ke-14 yang dahulu, kita akan kekalkan, mungkin 2-3 nak kena runding. Tetapi kerusi yang mana bersatu bertanding, warisan bertanding, kita akan bahagi. Masa itu 70% dah settle bahagi. Tinggal 30% nak runding. Ada yang bertindan permintaan, ada yang ini. Itu tak apalah. Itu biasa. Itu dalam keadaan kita dah runding ni, dah setuju banyak tuan-tuan. Tu pun ada juga yang masih lagi tak berapa nak setuju. Kan? Tak ada lagi yang tak berapa nak setuju. Bayangkan, diorang baru nak bincang ni tuan-tuan. Kursi mana nak ambil ni? Baru nak bincang kursi mana nak ambil. Apa? Sebab apa? Sebab selama bertahun-tahun ni, UMNO punya kerja lah. Kejap kata nak, kejap kata tak nak. Jadi diorang sibuk dengan UMNO. Diorang lupa kepada diorang kena kerjasama. So UMNO duk cerita, kita kena bersatu, perikatan, apa nama? Apa dia panggil? Ayat apa? Apa ayat dia? Kan? Kita kena bersatu, kesatuan ummah, kemakmuran, dia kata apa? Penyatuan ummah, itu ayat dia. Penyatuan ummah. Dan UMNO, yang bestnya, kenyataan nombor 2 tadi, hakikatnya UMNO tidak pernah menutup pintu kepada sebarang usaha murni ke arah penyatuan ummah. You see? Ayat UMNO. Dia tak pernah menutup pun kepada penyatuan ummah. Tak pernah tutup. Ini semua salah PAS ni. PAS yang nak bersama dengan Perikatan Nasional. Padahal UMNO sebenarnya, hakikatnya UMNO tak nak buka pintu rundingan pun dengan PAS. Ini rundingan dalaman, dia tak nak buka pun. Dia kata kat PAS kalau nak bertanding, PAS nak bertanding, tak lebih daripada 15 kerusi. Bertanding tuan-tuan, bukannya menang, bertanding. Tak lebih 15 kerusi. Termasuk kerusi di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah kena bagi dekat UMNO. PAS kata mana boleh. Sekurang-kurangnya kami nak kena bertanding 40 kerusi, terutamanya kerusi Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Kita kena ingat tuan-tuan, selain daripada Sabah dan Sarawak, negeri yang paling kaya adalah Terengganu. Sebab ada minyak. Selain daripada Sabah dan Sarawak, yang tu tak boleh kontrol lah, UMNO tak boleh kontrol. Terengganu tuan-tuan. Kita lupa negeri Terengganu ni, negeri kaya. Kan, negeri mana lagi yang negeri ada minyak? Selain daripada Sabah, Sarawak dan Terengganu. Ada? Tak ada. Yang 3 negeri lagi yang ada port, iaitu Selangor, Penang dan juga Johor. Tolak Johor, 2 tu dah dikuasai oleh pembangkang, oleh Pakatan Harapan. 2 dah dikuasai oleh Pakatan Harapan. Penang dan juga Selangor. 3 negeri paling maju di Malaysia, 2-nya telah dikuasai oleh Pakatan Harapan. 3 negeri paling kaya dengan alam semesta, 2-nya UMNO tak boleh pegang, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Tinggallah Terengganu, itu pun PAS pegang. So dia nak sekau duit kat mana? UMNO nak cekau duit kat mana? So apa UMNO buat? Taktik UMNO nak pecah belahkan bersatu dan juga apa. That's why saya kata dalam berkemungkinan ini pilihan raya kedua tak akhir dan mungkin tak akhir bagi bersatu. Bersatu akan berkubur selepas ini. Kita tengok macam beberapa pimpinan bersatu sendiri dah lompat parti tau. Pimpinan bersatu dah lompat parti. Rais Yatim umpamanya. Rais Hussein umpamanya. Rais Hussein dah keluar dah. Rais Hussein dah keluar dah masuk PKR. Dr. Rais Hussein itu antara orang kuat bersatu. Kan? Itu antara orang kuat bersatu. Kan? Rais Hussein keluar bersatu. Dan hari ini mengumumkan menyertai PKR. Zuraidah pun dah keluar bersatu. Ramai lagi lah yang dah keluar daripada bersatu ni. Yang bukan Melayu lah pun dah keluar. Stephen Chong. Kalau kita tengok Ali Biju, saya tak tahu nasib dia apa. Kan Willy Mongin saya tak tahu. Sebab dia orang ni Bumiputra lah. Kira consider Bumiputra. Walaupun sebenarnya bersatu ni parti Melayu. Walaupun dia guna perkataan peribumi. Itu semua untuk mengaburi mata. Kalau tak, nama dia dengan UMNO lebih kurang je.
So akhirnya apa tindakan PAS? Kita baca apa yang PAS cakap. Bukan PAS ini bekas ahli PAS, Khairuddin. Muhammad Khairuddin, dia kata apalah daya itu pilihan PAS. Now saya dapat maklumat Khairuddin akan bertanding di bawah tiket UMNO. Khairuddin akan bertanding di bawah tiket UMNO, ini dengar saya. Setelah dia khianat dengan PAS, so dengan jadi akan bertanding di bawah tiket UMNO. Bekas ahli Parlimen PAS Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata dia tidak lagi berdaya mengubah keinginan PAS yang mahu memperkukuhkan kerjasama dengan PN dan bukan memilih mufakat nasional dengan UMNO. Menurut bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama itu, PAS telah membuat pilihan dan PN adalah pilihannya. Apakah daya, itulah pilihan PAS, kata Khairuddin. Alright. Presiden PAS Abdul Hadi menegaskan bahawa keinginan partinya untuk memperkukuhkan kerjasama mereka dengan PN dan tidak menyebut langsung mengenai mufakat nasional. Mesyuarat Jawatan Kuasa PAS hari ini telah membuat keputusan memperkukuhkan kerjasama untuk menghadapi PRU ke-15 atas penyatuan ummah dan memuktamadkan perbincangan kerusi-kerusi di negeri dengan PN. Ini perkataan ni, penyatuan ummah. PAS dok cerita penyatuan ummah dengan bersatu. UMNO dok cerita penyatuan ummah. So ummah mana ni? UMNO dok cerita ummah dia, PAS dok cerita ummah dia, bersatu dok cerita ummah dia. So ummah mana? So ummah yang mana kita cerita ni? Kan semua ada ummah masing-masing. Ummah UMNO, ummah PAS, ummah bersatu. Semua mengaku ummah. Semua mengaku agama. Semua tunggang agama, tuan-tuan. Ni je, itu je hakikat. Sokong Melayu tak semestinya kena sokong UMNO. Sokong Islam tak semestinya kena sokong PAS, tuan-tuan. Nak jadi Islam tak semestinya kena join parti PAS. Nak jadi Melayu tak semestinya kena join parti UMNO. Parti adalah parti. Nama lah letak Islam apa sekalipun, itu bukan Islam. Parti tak boleh jadi ada agama, tuan-tuan. Parti adalah parti. Kalau Islam therefore kena join parti, kalau siapa tak join parti Islam, apa kafir? Dia tak ada pilihan kedua. Mana ada dua agama, mana ada dua Islam. Oh, Islam PAS lain, Islam orang bukan PAS lain. Tak ada. Islam tetap sama. Menentukan lain tak lain, itu Nabi dan Rasul je. Nabi dan Rasul. Itu Allah dan Rasul je boleh menentukan lain tak lain. Bukan kita. Kita ni hanya boleh berijtihad dengan setakat. Kalau ajaran sesat tu lain cerita lah. Ajaran sesat tu lain cerita. Kan? Tapi takkan PAS nak buat ajaran diri sendiri. Tiba-tiba UMNO pun cerita penyatuan ummah. Bersatu pun cerita penyatuan ummah. PAS pun bercerita penyatuan ummah. So ummah yang mana? So siapa yang betul ni? Ummah UMNO ke? Ummah PAS ke? Ummah bersatu ke? Ummah mana? Ummah mana, tuan-tuan? Isu dia bila semua dok bercerita pasal penyatuan ummah. Ummah yang mana yang betul? Ummah UMNO. UMNO cerita pasal penyatuan ummah juga. Ummah PAS. PAS pun bercerita pasal penyatuan ummah juga. So semua dok cerita dok tunggang agama penyatuan ummah. Untuk apa, tuan-tuan? Ini untuk orang Melayu Muslim yang dok tak faham apa yang berlaku ni. Kita kena sokong. Sebab apa? Ni penyatuan ummah ni, orang Islam ni orang Islam ni kena sokong kita. Kalau kita tak sokong, seolah-olah kita tak menyokong Islam. Islam yang mana satu? Islam UMNO kah? Islam PAS kah? Islam bersatu kah? Islam pejuang kah? Islam warisan kah? Islam yang mana, tuan-tuan? Seolah-olah Islam ni ada banyak Islam. Ada banyak versi Islam. Sudah. Kan? Sebab itu saya emphasize dulu dalam talk saya. Bila kita bercakap soal politik, siasah, kita bercakap soal politik. Politik bukan akidah, politik bukan ibadah khusus. Ibadah umum ialah, apa-apa perbuatan yang baik itu ibadah umum. Tapi ibadah khusus bukan. Sebab ibadah khusus dan juga akidah memerlukan dalil khusus. Dalil yang membenarkan. Perkara akidah, perkara ibadah ni, semua perkara adalah haram melainkan ada nas yang menyuruh. Baru boleh buat. Tetapi politik ni adalah muamalah, adalah hubungan di antara manusia, adalah cara pentadbiran di mana dia membawa kepada hukum harus. Maksudnya bila kita bawa usul fiqh hukum harus, semua perkara adalah harus melainkan ada nas yang menegahnya. Itu kaedah. Itu kaedah. Selagi mana kita bawa benda itu tidak bercanggah dengan Islam, secara prinsipnya tak ada masalah nak buat. Kita bawa lah macam mana sekalipun, atas nama apa sekalipun. DAP ke, PKR ke, Amanah ke, Warisan ke, MIC ke, MCA ke, selagi mana tidak bercanggah dengan agama, tak ada bercanggah dengan hukum nas yang qat'i, yang sahih dan sharih, maka tak ada masalah untuk dilaksanakan.
Ingat aku tak belajar agama. Agama, tak tahu lah berapa SPM saya dulu agama. Tak ada. SPM tak ajar saya benda-benda ni tuan-tuan. Kita belajar untuk guru lain. Poinnya adalah apa dia? Poinnya kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lah manusia kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, percaya bahawa parti politik itulah agama, itulah bangsa. Masalah kita. Salah tu. Salah cara faham tu. Sangat salah cara faham. Seolah itulah akidah. Inilah akidah Is. Tak boleh. Kita tak boleh mesti sokong parti yang membawa dasar Islam ni. UMNO pun kata dia bawa dasar Islam. So kalau kita tak sokong PAS ke apa? Kita jadi kafir. Dah bawa cerita takfir pula kan. Kafir dan mengkafir. Sudah. So kita kata tuan-tuan, tetapi tak habis juga cerita kat situ. Inilah saya kata PAS. Dia kata apa? Takdirnya kita lawan, tapi tak putus hubungan dengan UMNO, kata PAS. Kita lawan, dengar cakap boyfriend kita, tapi masih bermain mata juga dengan UMNO. Keputusan PAS bersama Barisan Nasional menghadapi tidak bermakna parti itu akan memutuskan hubungan Mufakat Nasional dengan UMNO. Walaupun aku terima untuk menolak cinta kau dan terus kekal bersama dengan kasihku bersatu, tetapi aku tetap bermain mata denganmu, UMNO. Itu PAS tuan-tuan. Itulah PAS. Kita nak kata macam mana parti PAS ni tuan-tuan? Kita nak kata macam mana? Itulah PAS. Hakikat yang kita kena terima itulah PAS. Kan? Jadi berhati-hati dengan PAS ni. Kami dah serik dah dengan PAS ni. Berhati-hati dengan PAS. Kami dah serik. Lama dah serik. Bawa agenda Islam, kan? Bawa agenda ni, agenda itu. Tapi fitnah kalah je asyik kan. Kalah saman fitnah dia suka hati dia. Dia duk tuduh orang fitnah, tapi dia yang banyak kalah saman fitnah. Belum cerita yang baru-baru ni lagi kan. Sekarang ni dah naik kereta Audi, dah naik kereta mewah-mewah ni. Dia dah lupa dah tin Milo tu tuan-tuan. Tapi tak apa, lepas ni tin Milo tu datang balik. Milo kembali. Milo itu kembali. Bersama dengan penyokong dan juga pendokong dan juga penyokong penyamun. Dipersilakan penyokong itu kembali. Tidak ada masalah tuan-tuan. Kalau mau menyokong penyamun, kita tidak ada masalah, dia kata. Itulah. Pukul 11.42 tahan mata korang.